Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. So, before kita nak start kita punya kelas, ada beberapa pengumuman. Okay, pengumuman satu, seperti semua tahu, untuk tahun ni, untuk semester ni, soalan final hanya cover, I think sebelum ni saya dah brief kat you all, soalan final hanya cover 30%. So, we have another 10%. 10% saya akan masukkan dekat 5% quiz dan lagi 5% saya akan masukkan dalam test nanti. So, apa yang saya nak buat pengumuman ni, yang pertama, quiz akan jalan pada next week. Next week mean hari ni 10, next week 17 lah. So, 17, 11, 12, 20, 20. Masa kita akan buat waktu kelas ni, maksudnya let's say kelas start 2.30, 2.30 kita akan jalan quiz sampai pukul 3. Petang. Soalan 20 questions. Objektif. Okay. Saya rasa okay. Saya akan beri masa 2.30 sampai pukul 3. So, soalan dia 20 soalan objektif, masa diberi hanya 20 minit. Contohnya, kalau you start 2.30, you kena pukul 2.50 dia akan cut off. Tak boleh jawab lagi. Kalau you start 2.40, pukul 3 akan cut off. Kalau you start 2.50, pukul 3 akan habis. So, masa maksimum 20 minit saja diberi, 20 soalan objektif. Open book, saya akan bagi soalan dekat Ulearn. Saya bagi soalan dekat Ulearn, saya akan upload, maybe saya ada 40 soalan and then dia akan randomize pilih 20 soalan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu ni, saya akan start dulu dengan simple, okay, apa yang cover 20 minit. Dia akan cover all diodes topik. Maksudnya minggu lepas punya kelas is BJT, maksudnya 6 minggu punya kuliah tu dia akan cover lah. Minggu 1 sampai minggu ke-6. So ada semua diode, asalkan diode dia akan cover lah. Yang kedua, hari ni, today, kita akan ada buat lab 3. Saya akan buat lab 3 briefing dulu. And then submission pada minggu hadapan 16. 17 hari bulan 12 2020 sebelum 12 tengah malam. Maksudnya hari Rabu kena hantar lah sebelum Khamis malam. Maknanya Rabu malam dah kena hantar. Kita akan buat lab 3 kejap. Saya akan briefing simple je lab 3 ni. Lab 3 ni individu. Maksudnya tak ada pairing lagi dan takkan ada live lab session lah macam sebelum ni. No live lab session. By the way, saya cakap ni korang semua dengar kan? Hopefully dengar lah Okay. Yang ketiga, test. Dengar cik, dengar. Alright. So untuk test, saya akan jalankan lagi 3 minggu. Pada 31 hari bulan 12, 2020. Masa tiga
sampai pukul 4. Okey, saya betulkan balik. 3 sampai 4 suku. Yang ini masa ni termasuk upload session. Maksudnya, saya punya anggaran masa you 1 jam dah cukup dah jawab test tu. So saya akan bagi extra 15 minit untuk you upload dekat Ulearn lah. Upload you punya jawapan. Okay, apa yang akan masuk? Kaedah dia, test kat kaedah. Kaedah dia, kita akan buat live Webex dan Webex all students must on your camera during session. Okay. Maksudnya masa buat test tu, semua student akan on camera. Kita akan buat live Webex macam ni, semua student akan on camera. So terpulang dekat you. You nak pakai laptop ataupun nak pakai handphone standby kat depan ke. Yang penting saya nak tengok muka masing-masing lah masa jawab test tu. Ibarat kita tengah live session lah sejam. So masa tu bila dah siap, you boleh upload jawapan kat Ulearn and then boleh live lah. Okay. Dia akan masuk 2 soalan. 2 soalan. 1 soalan diode. 1 soalan BJT. Betul tak? Saya pun tak ingat ah. Midterm. Okey, betul. Dia akan masuk 1 soalan diode, 1 soalan BJT. Okey. 2 soalan, 1 diode, 1 BJT. Okey. So 3 pengumuman ni lah. Apa lagi Lab test kemudian belum satu lagi. Lab 3 submission 1. Okey, tu je. So hari ni kita akan sambung last week punya topik. Hopefully you all dah tengok Ulearn dekat YouTube lah. Saya target selepas ni after this starting from this week, all class session will be live Webex. Synchronize Maksudnya kita akan buat synchronization lah. Saya tak expect akan rasa malas nak buat YouTube lagi. Tengoklah macam mana. Sebab saya tengok kat YouTube pun view 78 sikit sedih. Okay, jadi saya target saya akan buat live session. So ada 3 pengumuman ni lah. So let's start. Dah 2.40. So ni you all boleh lah nak screenshot ke apa terpulang lah nak ambil gambar, share kat group ke apa terpulang. Okay. So kita akan start kita punya kelas dengan lab session dulu. Lab 3, kita tak ada sesi live lagi. So you just buat submit report individu macam saya cakap tadi. Okay. So lab ni ialah BJT, Bipolar Junction Transistor. Senang sebab very simple je kali ni. Ni boleh baca lah. Okay, ada 2 part. Prosedur ni ada 2. A dengan B. Yang A ni transistor as a switch. Yang B transistor as amplifier. What you need to do, part A, dia boleh baca lah atas tu, boleh baca sendirilah. Follow instruction. Construct circuit, set function generator with a 10 Hz, 6 volt peak to peak, square wave, and then record value guna oscilloscope lah. Okay. Yang ini saya tak bagi circuit macam dekat multisim. So you do by your own. Macam ni 15 ni wakili apa? Bateri. Maknanya source, power source. Lepas tu sini kita ada LED. Dekat sini function generator dia ialah 6 volt peak to peak dengan frekuensi 10 Hz. You try by your own. Dapatkan ni. And then measure value VCE. Macam mana nak measure value VCE? You sambung dekat sini ada oscilloscope antara connector ke ground. Itulah VCE punya value. Tapi BJT ni tahu
Hopefully you dah tengok lah nota. Okay, buat sikit lah BJT punya simbol. BJT stand for bipolar junction transistor. Dia sebenarnya BJT ni dia gabungan dua diode lah. Kita tahu diode ada P dan N, sudah akan jadi macam ni. Tapi untuk BJT dia adalah gabungan PNP atau NPN. Maksudnya kalau tengok dekat sini macam ni kan. Ni satu ni ialah satu diode lah. Di sini diode, macam ni pun sama ada diode sini. Simbol dia PNP anak panah masuk. So sini ialah collector, emitter. Salah. Collector, base, emitter. Okay. Ni collector C collector. B sama dengan base. E sama dengan emitter. Okay. Untuk NPN pula, dia lain. Dia masih lagi sama. Cuma, PNP masuk. NPN dia akan keluar. Keluar dekat bahagian mana dia bahagian emitter. Tengah-tengah ni masih lagi base. Tapak. So, inilah collector pemungut. Okay, macam mana nak hafal? Ikut inisiatif masing-masing lah. Macam ni, tengoklah anak pernah masuk refer to P. Anak pernah keluar refer to N. Fikirlah macam mana. Ada cara masing-masing Okay, so ini dua lah transistor yang kalau ikut chapter sebelum ni, benda-benda macam ni lah. Lepas daripada ni, kenapa saya nak buat? Sebab lepas starting daripada BJT ni akan masuk final exam. Yang diode hanya cover dekat test saja. Saya buang soalan diode. So diode akan masuk BJT dan juga FET. Dua benda. Kalau saya tak silap lah. Okay. So bila dekat sini ni, tahulah yang bahagian anak panah ni ialah emitter, tengah-tengah ni is base dan atas sekali ni ialah collector. So apa yang kita nak buat, VCE on maksudnya voltage daripada collector ke emitter. So bila kata ni collector, base, emitter. Boleh tengok nota last week tau. Bila kata VCE, dia ialah kat sini. Positif, negatif ialah VCE. Itu biasa basic lah daripada collector, emitter. Kalau sini ialah V base to emitter. Kalau sini, voltage antara base to collector. Okay. Ini tak salah saya terbalik ni. Sini negatif, sini positif. So ni ialah VCB. Okay. VCB sama dengan apa? VCB sama dengan VCE tolak VBE. Ni pun ada dekat formula last week punya teori. Jadi apa yang soalan transistor apa ni benda ni nak, bila output tu nanti kan, output dia you akan dapat macam ni. Ni input. Input kita letak 6 volt peak to peak. So dia akan ada lebih kurang macam ni lah. Ini 3, sini negatif 3. Output dia nanti you akan dapat something like this. Bila positif dia on, bila negatif dia kosong. Ini ialah output. Dia akan dapat lebih kurang macam ni. So measure lah. Bila dia kata VCE on, that means VCE kat sini lah. Sini berapa ni? Bila VCE off, voltage kat sini lah. Berapa? So screenshot output waveform. Next, ubah voltage you daripada 6 kepada 4 kepada 1 and then tengoklah apa jadi. Tengok dia punya output So settle part A, transistor switch. Then you siap buat part B pula. Part B is transistor as amplifier. Amplifier means penguat lah. Dia punya penguat.
Follow the instruction, construct circuit, set function yang 1 kHz, 0.2 peak to peak sine wave yang atas tadi square wave. And then observe V in, V out. Copy the screenshot of the waveform. Okay, dekat sini saya tak letak table. What you need to do here, ni part A. Bila part B nanti, input you ialah sine wave. Sine wave 0.2. So maknanya kat sini 0.1, negatif 0.1. Okay. Nanti you punya output, dia akan dapat something like this. Macam ni 0.1 ni mesti dapat tinggi lah. Measure lah. Berapa value. Saya nak waveform ni Waveform ni you screenshot. Tulis dekat ni. Untuk 10 kHz berapa. Untuk 100 kHz berapa. 1 MHz berapa. Simple tu je. Masih dibagi 1 minggu. Then buatlah. You copy kat bawah ni jawapan ke apa. Submit dekat Ulearn. Okay tak? Ada soalan tak pasal lab ni? Sebelum saya masuk pada kuliah. Saya pun kuliah ni saya rasa sejam boleh settle ni. Dia sebab berbeza kalau kita buat live, kita buat face to face dengan macam ni. Ada soalan tak? Sir. Ya. Yang part A tu, waveform dia tu, yang nak letak dalam table tu ke? Tak, ini table rujukan je. Muat. Let's say tak muat, korang buatlah kat bawah. Korang buat untuk 6 P2P, VCE on apa, VCE off apa. Lepas tu bawah dia buat waveform. Yang ini table ni saya ambil table daripada yang lama. Daripada table yang lama saya tambah satu ruang untuk output sebab yang lama ni patutnya you all akan buat hardware. Dan saya tak edit pula. So you just buat satu kat bawah lah. Let's say jawab 6 V peak to peak, VCE on sama dengan berapa? Tambah kat bawah dia je lah. VCE off berapa? Lepas tu waveform. Dah cukup lah macam ni boleh lah. Lepas 6 volt, 4 volt, 1 volt lah. Okay? Okay, sir. Yang C pun sama lah. Yang C ni kita nak observe the voltage of V in, V out. Copy screenshot waveform in this report. Copy je jawapan. Itu saja Ada soalan lagi? Alright. So kalau tak ada, kita proceed dengan hari ni punya lecture. By the way, sorry. Last week punya lecture you all tengok tak sebenarnya? Last week, okay. Saya buka sekali dulu. Again next week masuk BJT, masuk diode Next week punya test cover diode. So diode that mean kalau ikut kuliah saya ni minggu 1 2 ni teaching plan semiconductor ni tak masuk. Semiconductor masuk jugalah. Diode and semiconductor. Tak yalah. Up to week 6 lecture. Okay? Maksudnya yang ini yang apa? Introduction to semiconductor ni akan masuk lah sebab dia objektif just teori. Saya akan masukkan teori sikit. Pandai korang lah tembak ke apa kan. Boleh buka nota, tak ada masalah. Lepas tu minggu ketiga dah masuk diode. Minggu keempat special purpose diode. Minggu kelima diode application. Minggu keenam diode application. Diode application tu yang ada kita buat bridge rectifier, kita buat rectifier dan juga yang macam lab tu. Alah, saya lupa nama dia. Yang lab tu. Lab 2 korang.
clamper dengan clippers. Clamper dengan clippers. Itu daya application lah. Okay. So saya recall balik untuk last week punya. Transistor bias. Tingkat ni baru. Disable. Transistor bias circuit. Ini BJT. Okay ni. Saya recall sikit kat sini Hopefully kalau ada yang belum tengok lagi lah dekat nota. Just pas punya ni. Okay. So dengar Hello, yang lain okey tak? Saya takut mic saya rosak lagi macam tu ni. Okey. Okey, cik. Sebab saya ada sekali buat live dengan korang tu yang mic saya tiba rosak kan. Okay. Okey, cik, okey. Syahir okey, Syahir? Terima kasih Dok Amirul. Korang tak nak balik U-Time ke? Okey, tu. Kalau boleh balik, dah lama balik, cik. Dah boleh. Dah Tak okey. boleh balik. Saya pun dari Syahir lah, cik. Sindiran ngetek kan? Okey Untuk apa ni? Balik U-Time sebenarnya dah boleh. Tapi korang kena mohon. Korang tahun 2 kan? Tahun 2 boleh masuk asrama lagi kan? Sekejap saya tengok Betul. kat mana. Betul cik, betul. Boleh. Korang ada Telegram cohort tak? Join tak? Ada. Dah macam saya pula PA korang ni. Okey, dekat situ adalah caranya. Syarat dia nak apply U-Time boleh, nak apply masuk hostel. Law dia senang je. Asalkan korang bukan zon merah, zon jingga. Maksudnya kalau zon kuning dengan hijau confirm boleh lah. Kuning tu maksudnya dekat tempat korang, mukim korang tu 20 kes ke bawah. Boleh apply untuk balik U-Time lah. Kalau selain daripada zon jingga tu, let's say korang nak juga duduk kat Melaka ni kan, korang kena minta korang kena duduk rumah sewa. Sebab biasanya budak tahun 3 memang dah duduk rumah sewa. Jadi kes macam you all ni kalau nak juga kena duduk rumah sewa lah. Tu je lah. Okay. Syahir, jom Syahir balik U-Time tu. Aku rindu tu nak jumpa kau. Siapa ni? Sorry Saiful. Dok Amirul. Tak ada masa lah jumpa kau. Saiful PKPD. Zon mana Saiful? JB? PKPD dekat Bentong saya tahu satu. KL. Kedah ada lagi. Betul lah kalau datang sini memang tak boleh masuk lab pun. Tapi just yelah saya risau kalau macam kes-kes tak ada internet ke apa kan. Dan kalau ada datang sini adalah wifi kita boleh pakai. Sebenarnya saya pun sunyi juga duduk sini. Kau bayangkan pergi kafe klik-klik je. Kosong je. Pergi kafe belakang tu. Tahu tak dekat Factory 3 dah ada kafe yang baru tu kan. Dah buka. Dekat situ ada T-Live. Asyik saya yang duk beli kopi kat sana. T-Live tu. Dah kenal lah brother tu. Ada seorang. Cik kalau nak pergi beli T-Live boleh ajak Amirul. Dia dekat dengan situ. Saya semabuk cik. Boleh lah cik belanja saya. Makna Tapi dekat T-Live tu ada. Tapi saya macam kelasan cik lah cik kat DP. Cik tengah jalan dengan family je rasa. Lain macam korang ni. Korang ni. Okay. Dekat T-Live tu ada 4 orang pekerja. Dia spy lah cik. Tak maaf lah. 3 orang pekerja lelaki. Seorang tu perempuan. Perempuan tu agak comel lah sebenarnya. Nak cakap tu je lah. Okay. So kita akan masuk. Kita akan recall last week punya topik. BJT. Okay. So ni boleh baca. Okay ni antara transistor lah. For those yang daripada diploma, saya yakin korang dah pernah tengok lah betul-betul transistor ni. CBE, okay. Tengok Kita belajar, saya brief tadi, transistor punya bentuk macam ni. Macam ni kan simbol dia. Macam ni simbol dia. Maksudnya ada B kat tengah, collector, emitter. Tapi dekat real punya,
You tengok kat sini. Sekejap saya tukar pen. Tengok dekat sini. Kat sini ada CBE betul. Collector base emitter. Cantik lah collector base kat tengah. Tapi some transistor boleh jadi collector kat atas, kat tengah emitter, kat sini base. Ada. Jadi tak semestinya kat tengah-tengah tu ialah satu base. Jadi kena aware lah kat situ. Kalau you beli transistor, kena aware lah. Okay. Ni semua just teori. By the way, final exam teori tak ada tau. Teori dia mungkin 2 markah, 3 markah tu je lah. Lain semua memang calculation lah. Okay, yang ini boleh baca, bla bla bla. Ini formula yang kena ingat. IE sama dengan IC tambah IB. IE, IB, IC. Dan kebiasaannya kita akan pakai IC lebih kurang sama dengan IE. Sebabnya IB ni is too small. Okay, tapi in theory sebenarnya IE sama dengan IC tambah IB. Okay, itu formula pertama. Formula kedua yang you kena tahu yang ini. IC sama dengan beta IB. Ni kena tahu Beta biasanya diberi. Kalau tak diberi, IB akan diberi ataupun IC. So that you akan dapat beta lah. Macam itulah dia ada sama ada tegak ataupun daripada ekor ke kepala. Ada dua tu. Okay, yang ini alpha. Yang ini jarang pakai untuk you all. Nanti bila you masuk analog elektronik, tahun sem depan saya rasa kot ataupun sem satu lagi. Bila masuk analog, kita akan pakai alpha. Alpha ni lebih kepada untuk AC analysis. Okay. Ni dia punya range pun kecil lah. So that's why, you tengok kat sini range dia antara 0.95 hingga 0.9. So, alpha ni biasanya lebih kurang 1. So, kita dapat formula IC sama dengan alpha IE. Since ini lebih kurang 1, therefore IC lebih kurang IE. Itu yang biasa katakan guna analisis lah. Unless kalau alpha diberi, let's say dia bagi soalan, lepas tu dia bagi beta sama dengan 200, alpha sama dengan 0.98. Then this one is not valid. You kena pakai this formula. Kalau diberi alpha. Kalau tak diberi, then you boleh pakai yang ni. Okay, ini boleh buat lah. Okay, ini satu transistor dan apa value-value yang kita kena tahu. So, IC ialah current yang masuk ke collector ataupun keluar daripada collector. Dia boleh jadi dua sebab kita ada PNP dan juga NPN. Yang ni apa ni? Kalau tahu, PNP ke NPN ni simbolnya? NPN. NPN. Okay, so yang ini NPN dia keluar kalau PNP dia masuk. So kat sini kalau NPN kadang IC dia ialah terbalik. IC. So dalam kes ni IC ialah current yang masuk, IB current yang masuk ke dalam base, IE ialah current yang keluar daripada emitter pergi ke ground. Okay, yang itu. Yang 3 voltage ni VCE, VCB, VBE ni memang standard. Kalau VBE dekat B positif, emitter negatif. VCE C positif, E negatif. VCB C positif, B negatif. Dia refer ni. Maknanya kat sini positif, yang ni belah negatif. Ingat macam tu je. Lepas tu kita ada 2 voltage yang biasa kita guna pakai. VBB dan juga VCC. VBB ni voltage across base. Voltage yang akan masuk ke base, VCC akan masuk ke collector. Kalau ada voltage kat sini, let's say kat sini ada voltage. Rasa-rasa apa nama dia? Kalau ada voltage dia akan bagi nama VEE. Sebab masuk daripada ke arah emitter. So tu je lah, 3. Okey, ini VBE. Okey. VBE kebiasaannya memang 0.7. Melainkan diberitahu.
Sebab kita tahu dia datang daripada satu let's say ni NPN kan. NPN. P dengan N ni ialah base dengan emitter. So PN ni pun juga ialah satu diode. Okay. That's why bila dia diode, kita tahu voltage dia ialah 0.7 kan untuk silikon, 0.3 untuk germanium. Sama juga kes macam ni. Bila base ke emitter, dia ialah junction P dan juga N. Dan PN ni pula ialah satu diode. Bila diode, voltage VBE ni ialah 0.7. Tu kena ingat lah. Okay. Next. Ini analisis biasa. VRB. VRB. Yang ni boleh tengok nota lah. Nanti dekat bawah nanti, dekat topik hari ni kita akan cover lagi banyak yang lebih detail tentang ni. Ni semua ni. Formula derive satu-satu, RC apa semua ni you boleh refer dekat slide yang saya tunjuk, dekat video yang saya buat tu. So dia ni lah. Ini karakteristik untuk satu transistor. So yang ini biasa kita pakai lah. IC versus DCE. Tengah-tengah ni ialah IB. Okay. Garisan ni bergantung pada nilai IB. So dekat sini pula ada VCE dan juga IC. So dalam kes ni contohnya, let's say VCE kat sini 5 volt. Lepas tu kita tahulah kalau dia beli IB 90, nilainya kat sini. IC dia sama dengan berapa? Let's say IB2 ni sama dengan 100 microamp. So kita dapatlah nilai IC dia kat sini. Ni IC. So something like this lah. Tak apa, nanti kita akan masuk juga. Beta IB, IC sama beta IB, tak tahu. Sama. Ni saturation. Dia ada region. IC saturation ialah bila VCE saturation. Saturation ni dia dah tepu tau. Dia tak boleh nak on transistor tu. Saturation. Okay. Jadi bila kes macam ni, transistor tu tak akan on dan juga IC tu pun tepu lah. Tak boleh nak berubah. Cut off region pula bila VCE dia ialah VCC. Maksudnya kan transistor tu sini ada resistor biasanya, ada kita ada VCC. Okey. Bila diode transistor ni turn off, dia off. So sini akan abaikan dan juga current IC off ni maksudnya IB ni akan sama dengan kosong. Bila IB sama dengan kosong, IC akan sama dengan kosong juga sebab IC sama dengan beta IB. Okey. Bila IC kosong, tak ada voltage drop kat sini. VCE akan sama dengan VCC lah sebab tak ada voltage drop dekat resistor ni. So dia akan dapat full voltage daripada VCC. Ni boleh baca cut off region apa. Ni pun boleh baca. Example ni saya dah buat solution. Okay, example ni saya dah buat solutionnya dekat dalam video tu, boleh tengok Transistor as a switch, okay, dia ada function dia. Transistor as a switch ni maksudnya jadikan switch lah. Instead pakai switch biasa. Sebab pakai switch biasa kebanyakannya dipakai push button, tekan switch lah, lepas switch semua kan. Tapi bila guna transistor lain, kita bagi supply dekat base ni. Kita bagi supply dekat base, transistor akan turn on. Bila turn on, dia akan ada current mengalir. So dia akan turn on. So bila current mengalir, maksudnya this circuit is complete lah. Tapi kalau dia turn off, let's say tak ada masukan, IB kosong, IC kosong, dia akan jadi macam ni, dia tengah open. Transistor tu tengah off means switch tu open. So itu fungsi transistor switch. Troubleshooting transistor boleh tengok macam mana. Ni PNP, NPN ni apa, open macam mana. Tu saya kata tu. Sini 0.7, ni 0.7. Tapi yang ni bergantung, tak semestinya sama. Okay, settle.
Pukul 3.5. Alright. So saya target. Kita cubalah siap habis awal mungkin. Okay. So, asal 42 orang, kelas korang ada 21, 22 dengan 25. 47. Maksudnya ada 5 orang tak datang. Maksud saya 6 orang lah. Okay, tak apalah, nanti saya akan check. Attendance you jangan risau Bila saya buat live ni, dia akan bagi detail. Pukul berapa you log in, pukul berapa you log out. Macam tadi ada left kan, ada tunjuk lah pukul berapa left, pukul berapa dia masuk. Saya akan ambil attendance dari situ. Okay, so kita masuk hari ni. Ni chapter 3 dah sudah. Hari ni chapter is transistor bias circuit. Okay, apa tu transistor bias circuit? At the end of the topic, okay, this slide ni dengan lab sheet tadi saya belum upload kat YouLearn kejap lagi saya akan upload. So you just aware lah, ni slide ni kita takkan habis, kita habis dalam 1/3 je kot. And then sambung minggu depan, sambung satu lagi lah. Okay, at the end of this topic, students should discuss the concept of DC bias, transistor for linear operation, analyze voltage divider bias, base bias and collector feedback bias. So ada 3 bias yang kita akan belajar this topic. Salah satu bias ni akan masuk test dan salah satu bias lagi akan masuk final exam. So kena aware test ni akan masuk. Saya lupa yang mana satu masuk. Salah satulah antara ni atau ni atau ni. Nasib lah. And then basic troubleshooting. Okay. To operate as linear amplifier, transistor must be properly biased at DC voltage. Okay. Transistor tadi kita ada 2 function kan. Yang pertama biasa guna as a switch. Switch tu senang on off je. Tapi kalau kita nak guna sebagai satu amplifier, amplifier tu apa? Let's say yang awak akan buat lab nanti tu. Input dia kecil tapi output dia akan jadi besar. Dia amplify dia punya current. So tu amplifier lah kat BJT ni. Nanti kalau saya tak pasti kalau akan ambil power E ke tidak. So power E akan pakai alhamdulillah ni. Power E tu untuk boost ke buck regulator, buck boost regulator semualah. Tak apa, nanti akan belajar. Okay. DC operating point must be set first. Okay, bla bla ni boleh baca lah. There are several methods to establish the DC operating point. We will discuss some. Ada 3 yang kita akan cover hari ni. This topic, this subject, bukan hari ni lah. If amplifier not biased properly, it can go into saturation or cut off when it puts in apply. Saturation cut off maksudnya amplifier transistor tu tak function lah, tak berfungsi. Padahal kita nak jadikan dia sebagai satu amplifier penguat. Tapi maybe it should not function because of we are not biasing it properly. Alright. Okay, ni simbol amplifier. Tu saya kata tu, dia ada banyak cara. Ada 3 ni. This one is linear operation. Linear means input you dapat sine wave and then the output also will have sine wave only at the reverse voltage lah. Macam input dia positif sini, keluaran dia akan jadi negatif and then the peak dia will be higher. Same goes to this. Non-linear, output voltage clip at cut off. Apa yang berlaku kat sini, negatif dia akan jalan. Tapi dekat bahagian positif dia akan clip. Dia akan clip dekat bahagian cut off. Dan juga we have non-linear. Dia clip dekat bahagian negatif. So ada beberapa cara lah kalau bias ni akan berlaku. Okay, DC operating. Ni yang saya kata tadi tu. We have characteristic here. And then dekat sini ada tulis VCE tu berapa volt. Let's say VCE is 5 volt. Ni VCE 5 volt. IBU equal to 0.5 milliamp. VCE equal to 5 volt. What value will be of IC? Maksudnya IC akan jadi apa? So cara dia kalau diberi graf ni, tarik 5 volt pergi kepada 500 micro and then tarik ke IC. So you punya IC will have around lebih kurang 50 mili jugalah. Okay.
So nampak tak? Dalam kes ni, contohnya kes ni, beta to 100. So, kalau ikut formula yang kita dah cover tadi, IC sama dengan beta IB. Since IB kita ialah 0.5, IC you akan dapat 100 darab 0.5 milliamp. So you will have around 50 milliampere. So betul lah, dapat 50 lebih kurang. Yang ni sebab saya tarik pakai tangan biasa je. Yang ni tak apa clear kan. So you akan dapat lah IBU equal to berapa value. Okay. So kita akan tengok Q point. Dalam soalan ni kita nak ialah satu Q point. Q point tu apa? Quality point. Quality means operating point dia lah. Operating point, operation point. Okay, for example this one, diberi dekat U VBB, diberi IB sama dengan 200 mikro. Okay, and then dia bagi tahu IC sama dengan beta IB, we have IC equal to 20 milliamp. Then kita nak tahu VCE pula. Kita ni senang buat Okay, VBB tak diberi. Kita tahu IB sama dengan IB sama dengan 200. So kita tahu IC kat sini, IC will be 20 milliamp. Okay, next, macam mana kita nak tahu nilai VCE? Sama dengan berapa? VCE sama apa? You buat dekat sini. Satu mesh analysis. Mesh analysis dia apa? Negative 10 volt plus ICRC plus VCE equal to 0. Okay. VCE equal to 10 minus 220 darab 20 milliamp. So you will have 5.6 volt. That's why dekat sini dia bagi 5.6 volt. Mana datang formula ni? Datang daripada mesh analysis. Mesh analysis patutnya dah cover dekat ACF, Advanced Electric Circuit ataupun ECF, Electrical Circuit Fundamental. Saya tak pasti masa tu akan cover. Patutnya dah belajar ya, nodal analysis, mesh analysis, KCL, KVL, voltage divider and so on. Alright. So next. Untuk contoh kedua ni, diberi IB equal to 300 micro. So kita dapat IC berapa dan juga kita masukkan nilai dan kita dapat VCE equal to 3.4. So daripada sini you boleh nakalkan lah 3.4 volt ni naik ke atas sampai yang ini punya IB sama dengan 300, tarik ke sini lebih kurang 30 milliamp. So dapat value dia lah. Untuk yang ketiga pun sama, diberi nilai IB, diberi nilai IC kita dapat dan juga VCE boleh dapat. So bila IB sama dengan 400 dan IC sama dengan 40, dia punya VCE ialah 1.2 volt. Okay. So this one is untuk Q point. Next, macam mana kita nak dapatkan nilai IC saturation dan juga cut off point VCE punya value. VCE cut off point settle. Datangnya daripada VCE sama dengan VCC. Dalam case example yang ini, nilai kat sini patutnya 10 lah. Maksudnya bila turn off dia dapat 10. Yang ini nilai dia berapa? Yang ini sebenarnya dapat daripada sini juga. Sini. If you tengok dekat sebelah sini, nak dapat nilai IC sama dengan berapa kan? Sama dengan berapa? Dekat sini nilai VCE ialah VCE sama dengan 0. That mean bila you buat mesh analysis kat sini, negative 10 tambah
negatif 10 tambah IC set RC must be equal to 0. Kosong apa? Sebab BCEU tadi kosong. So kita tahulah IC set equal to 10 divide by RC sama dengan 10 bahagi 220. 220 ohm. So dapatlah berapa? Milliamp. Inilah nilai IC saturation. Okay. Dan for your information, dekat benda yang sama, maksudnya kalau you dah gariskan dekat sini ialah IC set, dekat sini ialah BCE cut off-nya, dia punya Q point mesti melintasi di straight line. You buat satu garis tegak, mana yang close dekat 200 mikro, itulah Q point untuk IB sama dengan 200. Q2, IB sama dengan 300. So, lah. So ini ialah you punya complete graph. Maksudnya, let's say kita ada IB sama dengan 350 mikroamp. So you akan dapat something like this lah tengah-tengah. So nilai dia akan cross kat sini lah Q point. Q4 contohnya. Dia punya Q point mesti melintasi di straight line. Okay, tengok pergi kat sini pula. With the Q point established, let's look at the effect of superimposed AC voltage on the circuit. Note the collector current swing do not exceed the limit of operation, saturation. Okay, yang ini tak terlalu penting. Sebab yang ini just untuk tahu, nanti dia akan cover details masa you buat analog electronics nantilah. Dia akan cover more details on it. Alright. So next, voltage divider bias. Okay. Kita akan buat satu je. Hari ni kita akan masuk voltage divider. Minggu depan kita akan masuk sambung voltage divider bias yang satu lagi. Lepas tu kita settlekan lah. Okay. Untuk buat ni, untuk buat analisis dia, ada dua cara. Untuk buat analisis voltage divider bias. Okay. Voltage divider bias ni, kenapa kita panggil voltage divider? Sebab dekat tengah-tengah masuk ke arah base ni base kan? Ni base, ni collector, ni emitter. Yang masuk ke arah base ni, ada dua resistor, R1, R2. So dia boleh function untuk dapatkan voltage dia, dapatkan real voltage yang masuk ke B, maknanya VB lah. VB, kita akan pakai voltage divider punya konsep. Voltage divider mean R2 divide by R1 plus R2 darab VCC. Voltage divider. Sebab tu kita namakan dia sebagai satu voltage divider bias. Okay. Untuk voltage divider bias, dia ada dua. Satu stiff, satu lagi non-stiff. Stiff ni apa? Stiff ni bahasa Melayunya kaku tau. Kaku ni macam tepu lah, tepu. Dia condition bila tepu. Apa beza dia nanti saya akan terangkan. Okay. Yang ini you kena tahu. Kita nak tahu dia stiff ataupun tak stiff. First, you kena cari beta RE. Berapa. Yang kedua, you kena cari 10 darab R2. R2 kat belah bawah ni. Darab dengan 10 sama dengan berapa. Lepas tu, you kena cari pula, compare dua-dua ni. If, yang ketiga, if beta RE greater than 10 R2, this is stiff. Then, if beta RE less than 10 R2, dia ialah non-stiff. Kenapa kena cari dua ni? Sebab dua ni, you nak solve dia using different method. Maksudnya kalau condition stiff, method dia lain. Kalau non-stiff,
Method dia lain. Okay, method tu apa? Nanti saya akan masuk lah. Ni. Steve, untuk dapatkan voltage divider bias, VB, nak dapatkan VB sebab dia macam ni tau. You ada circuit Okay, you ada circuit macam ni. Untuk solvekan dia, you must convert you punya circuit jadi ke arah conventional. Conventional means dia ada VCC macam ni, ada perintah, transistor, and then kat sini ada resistor, ground, dan juga dekat sini mesti ada satu resistor. Daripada sini baru you boleh buat analisis. Kalau sini tak boleh buat. Jadi kita nak convert daripada sini pergi ke sini. Macam mana? Yang tu cara dia tu. Kita dapatkan VB sebab ini ialah satu VB. Nak dapatkan VB untuk Steve condition, kita akan buat R2 bagi R1 tambah R2 dalam PCC. So VB, nak dapatkan ni memang R1, R2. So memang VB equal to R2 divide by R1 plus R2 darab dengan VCC. Ini formula untuk voltage divider. This is voltage divider. Okay. Tapi kalau non-Steve, bila condition ni berlaku, you tengok dia punya formula, R2 parallel dengan beta RE, dia masih lagi voltage divider. Dia masih lagi konsep voltage divider. Cumanya, ni kalau Steve Kalau non-Steve, R2U now equal to R2 parallel dengan beta RE. Maksudnya R2 ni kena parallelkan dengan beta RE ni baru dapat nilai R2 yang sebenar. R2 prime let's say saya letak. Jadi dia punya non-Steve punya formula ialah R2 prime divide by R1 plus R2 prime darab VCC. Baru untuk dapatkan dia punya voltage divider lah. Ni formula ni. Tak apa, kita akan continue. Okay, kita akan start dia punya analisis. Oh, yang sebelah ni baru analisis Okay, tak apa, saya akan brief sikit dekat sini. VE sama dengan VB tolak VBE. Mana datang yang ini? Sekarang kat sini, you dah ada circuit yang simplify tau. VE okay. Oh, yang ini formula ni value untuk Steve je. Steve condition ataupun non-Steve, saya tak ingat lah, nanti kita akan masuk So, daripada sini dapat VE sama dengan VB. Sebenarnya datang dari sini lah. Kat sini kita ada VB. VB tolak VBE, dapatlah VE. Inilah VBE. Okay. So, bila ditolak, you akan dapat VE.
Sekejap Yang ini hanya valid untuk bila Steve punya analisis. Steve tu apa dia? Yang sini. Beta lagi besar daripada 10 R2. Baru you boleh pakai di formula. Kalau tak, dia punya formula lagi kompleks. Next. IC sama dengan ni. Yang ini standard. Kita tahu IC almost similar with IE. Ataupun sama dengan alpha IE lah. Alpha tu yang almost 1. So, IE sama dengan berapa? IE sama dengan VE divided by RE. Sebab VE divided by RE dapatlah IE kan? VCE, VC, apa beza VC dan VCE? VCE. Beza dia, VC ni antara collector pergi ke ground. Senang cerita, sini ialah VC. Dan sini ialah VCE. Itu beza dia. VC antara positif ni ke ground. Ni VCE. Yang warna biru ni VCE VC. Yang warna hijau ni VCE, yang tengah-tengah ni VE merah ni. Okey. VC sama dengan VCC, tolak IC, IC dapatlah VC direct ke ground. Dan juga VCE is VC, kita dapat VC. Kita nak cakap Okeylah. So, yang pertama tadi kita dapat VE sama dengan VB minus VBE. Mana datang ni? Datang dari sini. Ni kita ada VB, sini kita ada VBE. So, mesh analysis dia negatif VB tambah VBE sama dengan VE. Tambah VE sama dengan kosong. So, VE sama dengan VB minus VBE. Settle. Next, yang kedua, kita dapatkan VC. So, you buat mesh analysis kat sini. Sini ialah VC. Atas ni kita ada VCC. Negatif VCC tambah ICRC tambah VC sama dengan kosong. VC equal to VCC minus ICRC. Kata. Yang ketiga kita nak VE. VE dah ada kan? VCE macam mana? VCE sama dengan VC minus VE. So dalam kes ni, VC minus VE, you akan dapatlah VCE. Bila voltage atas ke bawah, tolak voltage sini, you akan dapat voltage in between sini saja. Tu datang this formula tu. VCE sama dengan VC minus VE. Okey, ini untuk Steve. Untuk next, okey, yang ini adalah untuk non-Steve. You boleh baca, sederet pergi kepada calculation. Okey, ini analisis dia. Kalau you nak buat untuk non-Steve, you kena cari V Thevenin dan juga R Thevenin. So that dia akan jadi yang macam ni balik. Daripada sini kita nak jadikan ke macam ni. Daripada sini nak jadikan ke sini. So apa yang kita kena buat, ini okey, saya akan derive satu-satu RC, R1, R2, RE. Okey. Yang pertama, you kena cari R Thevenin dulu. R Thevenin equal to
R1 parallel R2. Next kita kena cari V-Thevenin. V-Thevenin sama dengan R2 divide by R1 plus R2 darab VCC. Okay. Ini patutnya you dah cover dekat electrical circuit fundamental ataupun advance antara dua. Sepatutnya. So daripada sini, senang cerita daripada sini ni, apa yang berlaku kat sini ni, kita nak ringkaskan yang bahagian saya bulatkan ni. So that dia akan jadi kepada kita ada RC, ada ni, ada ni, ada ni dan juga ada ni. So ini ialah V Thevenin, sini ialah R Thevenin, sini ialah RE, sini ialah RC, atas ni kita ada VCC. Okay, so ni dia punya equivalent circuit. Yang hitam ni equivalent circuit daripada yang purple ni Okay, next. Bila you dah dapat macam ni, next step macam standard lah. Standard untuk BJT analysis, you kena cari kalau tak diberitahu, biasanya you kena cari Q point lah. Contohnya Q point. Okay, you tahu Q point tu apa yang kena ada? Yang pertama, IC. Yang kedua, VCE. Untuk dapatkan Q point. Dan juga IB. IB ni nak tentukan dia punya shape of graph lah kan. Okay, then how to analyze this one? First, you buat mesh analysis yang warna merah ni. Okay, bila saya bulat kamera, you refer pen merah saya So formula dia ialah negative VTH plus IB RTH, IB R Thevenin tambah VBE tambah IE RE equal to 0. Okay. So kita nak IB ke IE tak kisahlah. Let's say, apa lagi formula yang kita tahu sebelum ni? Kita tahu IC approximate IE, betul? Dia akan sangat sama. Dan juga kita tahu IC sama dengan beta IB. Okay. Therefore, you replace dalam ni, you akan dapat negative V Thevenin tambah IBR Thevenin tambah VBE tambah beta IB RE equal to 0. Kita nak dapatkan apa? IB. IB sama dengan V Thevenin tolak VBE divide by boleh divide by V Thevenin minus VBE divide by R Thevenin plus beta RE. So, you dapat nilai IB. Okay, next. You dapat nilai RB. Lepas tu, you nak cari IE. IE sama dengan beta IB balik. So, you dapat IE. Next, you dapatkan IC. IC sama dengan IE. Okay, settle bahagian current. Next, macam ni kita dapatkan VCE pula. How you want to get VCE? Untuk VCE, kita pakai pen warna apa ni? Warna-warni macam ni lah. Okay. So, untuk dapatkan VCE, you refer pen saya yang ketiga ni. Mesh analysis kat bahagian sini. So, negative VCC plus IC RC plus VCE plus IE RE sama dengan kosong. So, kita nak VCE.
VCE equal to VCC minus ICRC minus IE then you dapatlah nilai VCE you. So you dah ada nilai VCE, you dah ada VCE, you dah ada IE, IC, and then you boleh form graph lah. Form graph. Tak apa. Kali ni I just nak tunjuk macam mana nak derive. Nanti lepas ni ada satu lagi base punya configuration yang kita akan derive lagi sekali. Kenapa kita kena derive? Sebab tak semua orang boleh hafal benda lah ni. Formula ni. Tak semua orang boleh hafal. So you kena derive lah. Okay. So yang ni, video ni saya record. So nanti saya akan upload kat YouTube jugalah. Kalau let's say you nak di revision ke, kalau tak you boleh direct screenshot daripada apa yang saya bagi ni. Okay. So ni semua benda yang saya dah tunjukkan tadi lah. Okay. Now kita pergi pada example. Lepas habis example ni kita akan stop 3.40. Okay, cantik lah. Dalam 10 minit kita settle kot. Untuk ni, kita akan buat satu. By the way, korang nampak muka saya ada kamera ke? Nampak sir. Saya tak nampak pun. Nampak saya Nampak, nampak. Handsome. Nampak sir. Kan? Jarang orang cakap saya tak handsome. Sebab saya tak nampak. Biasa ada pop up dekat screen saya yang saya tengah record ke apa. Ni tak ada pula. Cik baik aku tak korek hidung ke apa kan. Cabut bulu hidung. Okay, alright. Sampai mana tadi? Yang ini, example. Habis example ni, simple je example ni. Example yang lepas ni susah. Yang ni susah. Okay, so this example. Color hitam Tak naklah color hitam. Color merah. Okay. For this example, benda pertama, bila you jumpa this kind of circuit, you kena tahu, oh, this is voltage divider bias. Kenapa? Sebab ada dua rintangan secara selari kat sini. Voltage divider. So, bila you jumpa voltage divider, dia ada dua. Sama ada stiff ataupun non-stiff. Dalam case ni, is given already, this is a stiff voltage divider bias. Stiff. Tapi let's say kalau dia tak bagi, macam mana nak tahu? Again, you kena dapatkan yang first, you kena dapatkan beta RE. So sama dengan apa? 100 darab 560 ohm. Sama dengan ni 00, so 56. 56 kilo ohm. Okay, beta RE. Yang kedua, kita kena dapatkan 10 R2. 10 R2 sama dengan 10 darab 56 kilo ohm. 5.6 kilo ohm, sorry. 5.6 kilo ohm, so you will have 56 kilo ohm. Okay, so sama kan? Kalau sama macam mana tahu bagaimana pula kan? Tengok dekat sini. Dia tulis kat sini simbol dia lebih besar atau sama dengan. Therefore, beta RE now is lebih besar or equal 10 R2. Then it is stiff. Stiff punya voltage divider. Okay. Kalau stiff, value dia senang je nak dapat. Macam mana? Kita dapatkan yang pertama. Okay, pen lain pen hijau. Bila stiff, you kena dapatkan VB. VB sama dengan berapa? VB equal to R2 divided by R1 plus R2 darab VCC sama dengan 5.6 bahagi 15.6 K. Okay, yang ni saya tambah terus 10 dengan 5.6 darab 10. You akan dapat 5.6
bahagi 56 darab 10. You have 3.59. Betul tak? Mana aku punya pen ni? Hilang. Oh, kalau dia hilang. So, nilai dia ialah 3.59 volt. So, you dapat VB. Next, formula dia macam mana? Bila dapat macam ni, kita direct buat equivalent circuit. So, kita ada DCE, VB, RC, RE, RC berapa tadi? 1560. 1 kilo ohm, 560 ohm, DC kat sini tadi 10, VB dapat 3.59. 3.59 volt. Okay. So, ni ada anak panah dia keluar MPN. Okay. So, you dapat je ni. Next, apa yang kita minta jadi? Soalan dia apa dia nak? Soalan dia nak find VCE dan juga IC. Okay. So, nak dapat VCE kat sini kan? So, nak you kena dapatkan VE dulu. Dapat VE, you kena dapat IC. Jadi, macam mana kita nak buat? Apa yang kita boleh buat kat sini, kita tahu IC almost similar with IE. IE pula dapat daripada sini. Negatif VB tambah VBE tambah IE RE must equal to 0. IE equal to VB minus VBE divide by RE. Okay, ni semua patut matematik lah. You pindah slow-slow, you akan dapat lah. Sama dengan berapa? VB 3.59. 3.59 minus VBE standard 0.7. Tak lagi punya. Divide by RE is 560 ohm. Try cari dapat apa? 3.59 ke 3.59 tolak 0.7 bahagi 560. You all akan dapat 5.16 milliamp. So you will have 5.16 milliamp. Dapat IE. Next, bila dapat IE, kita dapat jugalah IC sama dengan 5.16 milliamp. Okay. Dah siap yang itu. Next, kita nak dapatkan VCE. Nak dapatkan VCE, you can buat mesh and isi dekat belah sini pula. So, kita ada negatif VCC plus ICRC plus VCE plus VE equal to 0. So, VCE now is equal to VCC tolak ICRC tolak VE. Sama dengan VCC berapa? 10 tolak IC berapa? 5.16 milliampere. Darab RC ialah 1K tolak VE. VE ni berapa? VE ialah VE sama dengan IE RE. VE tolak dengan IE tadi berapa? 5.16 milliampere darab dengan 560 ohm. So, guna kalkulator lah apa tu? 10 tolak 5.16 darab 1 tolak 5.16 darab so you will have 4.87 volt. Betul ke macam asal saya rasa macam salah? Saya silap.
10 tolak 5.16 darab 1 tolak 5.16 darab 6. Sorry. So kat sini you akan dapat 1.95 volt. So nilai dia. So you dapat BCE sama dengan 1.95, IC sama dengan 5.16. Jadi apa jawapan Ini yang pertama yang saya katakan tadi, kita pilih sama ada dia ialah stiff ataupun tidak. So kita dapat jawapan dia ialah satu stiff. Kita compare ni dua. Lepas tu you dapatkan BB 3.59. BB 3.59 betul. Lepas tu VE kita 2.89. Dia cari tak VE? Okey, VE tak cari tak apa. Kita dapat IC, IE 5.16. Betul, kita dapat IC 5.16, IE 5.16. Lepas tu last kali kita dapat BCE 1.95. Then here BCE 1.95. Okay, so you dapat solution dia. Okay tak? Banyak sangat input Okay. So Natasha dah jawab punya. Okay, alright, cantik. So dah siap semuanya. Siap bahagian untuk this one stiff punya condition. Yang ini non-stiff kita akan sambung minggu depan. Ingat slide nombor apa ni? Tulis mampu aku lupa. Slide number tak ada So yang ini non-stiff slide nombor 23 kita akan sambung minggu depan Tulis sini. Continue slide 23. Okay, so next week pukul 2.30 sampai pukul 3 kita akan buat quiz. Next week So start dalam pukul 3.10 ke pukul 3.5 minit ke macam tu, kita akan buat kita akan sambung kelas slide nombor 23. Okay? So yang ini, masa ni you all tak payah login lagi lah, you just masuk YouLearn. Akan ada lah dekat minggu depan punya tu untuk quiz ni. Again saya cakap, saya ulang balik kalau ada yang masuk lambat tadi kan. Next week kita akan buat quiz. Quiz ni akan cover 5% of your carry mark. Quiz yang masuk sampai minggu 6. Minggu 6 maksudnya daripada introduction, teori bahagian apa itu proton, ion, apa bagai semua tu kan. Teori tu, and then masuk pada diode. Diode tu jenis apa, dia punya doping tu macam mana, berapa persen P tu apa, N tu apa, operasi dia macam mana. Lepas tu kita masuk kepada diode punya application. Diode application sebagai satu clipper atau clamper. Lepas tu ada satu lagi diode punya application sebagai satu penerus. Penerus tu apa ni, yang ada bridge tu. Yang ada dua diode untuk rectifier. Sorry. Sebagai satu rectifier. Sampai situlah. Don't worry. This question mark objektif. Tak tahu boleh tembak. Tak tahu boleh buka buku. Tak tahu boleh buka nota. Cuma masa saya limitkan kepada 20 minit sahaja. Okay. So terpulang kat you. Sebenarnya 20 minit ni you buka jawapan kadang memang very simple lah. Kalau you google dekat slide tu boleh jumpa jawapan tak silap. Very simple. Saya akan masuk 10 soalan teori, 10 soalan maybe just simple calculation, select jawapan. Soalan belum siap lagi nanti baru saya buat. Okay. Again, itu yang pertama. Yang kedua, hari ni tadi saya dah brief pasal lab ketiga. So you boleh buat secara individu. Saya ulang individu. Tak payah live session yang present. So you dah siap, submit kat YouLearn. Submit bila? Minggu depan sebelum pukul 12 malam. Okay.
17 ni Khamis, tetap 16 lah. Hari Rabu lah, maknanya sebelum Rabu tengah malam lah. Sebelum Khamis pagi tu lah. Antara Rabu pagi kan. Okay. Lepas tu, test kita akan jalankan lagi 3 minggu. Sebelum petang tu. So, saya rasa okey kot sebab hari tu masih lagi kuliah, hari Khamis. 1 bulan baru kita cuti. Saya pun datang kerja masa tu. So, 31 bulan ni kita akan buat test masa 3 hingga 4 suku. Saya expect you akan siap jawab dalam masa 1 jam. Dan 15 minit tu untuk you upload soalan kat dalam YouLearn. And then last, kita akan buat secara live Webex. Untuk test ni maksudnya you all akan masuk Webex. Open camera. Camera you kena open. So up to you lah, you kena plan lah sama ada you ada webcam ke, you nak pakai handphone letak sebelah. And then you jawab dekat komputer, you tulis ke apa terpulang. Tak kisah macam mana. Yang penting saya nak live, you ada kamera so that saya boleh tengok muka masing-masing tengah jawab test. Kononnya macam tengah real lah. So make sure prepare lah. Again, test online. Tahulah boleh buka buku. So terpulang kat korang lah macam mana nak plan. 1 jam tu memang cukup, more than enough kalau you all tak sibuk buka nota lah apalah. Depan mata saya you nak buka nota pun saya tak kisah. Tak ada masalah lah. Jangan pula depan saya berlakon fokus kan. Let's say you nak selak-selak pun saya tak pergi nak sound lah. Saya bukan ni sangat. Ada 2 soalan test. Satu diode, satu lagi BJT. So BJT yang maybe yang hari ni lah. Sebab you tahu ada 3 benda kan. Nanti common base, voltage divider atau common emitter. So either one akan masuk lah. And then last option, last intro. Starting from this week, semua kelas akan live Webex lah. Lepas daripada ni memang setiap minggu kita akan buat live Webex. So be prepared dengan data and so on lah. Hopefully okay lah kot, tak ada masalah. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Sir, test ni Ya. calculation ke? Macam mana? Test calculation. Test kita nanti. Test, ada. Mesti ada. Sebab, tahulah kalau bagi teori, korang Google je dapat jawapan. Tak. Bukan macam tu sebab bermula daripada online class, kita, kan saya terangkan lebih kan korang pening. Semua pengajar yang buat soalan disarankan untuk buat banyak version. For example, you punya final exam nanti, saya kena buat 3 version. So tak semestinya you akan dapat soalan yang sama. Contohnya ada 4 soalan. Soalan 1 ada 3 version. 2 3 version, 3 version, 4 3 version. So boleh dapat banyak gila kebarangkalian. Mana satu soalan yang akan jawab soalan. Dan juga kami diarah untuk kurangkan bahagian teori. Maksudnya dekat final exam bukan subjek saya je, semua subjek you tak boleh expect macam pasir punya soalan. Please explain what is blah. What is ni? Describe. Contoh saya lah, chapter 1 tu banyak teori kan. Tiba-tiba soalan kata, what is P junction and N junction function semua. Kan dekat dalam slide boleh jumpa jawapan. That's why kita kena buang soalan macam tu. So that you punya soalan final, soalan test nanti dah lebih kepada teori. Kurangkan teori, lebihkan calculation. Something like that lah. Bukan subjek saya saja, semua subjek. Memang kena macam tu. Bukan tak ada portion. Let's say for example, soalan teori, you jawab dapat 2 markah. Untuk kali ni mungkin 0.5 markah, 1 markah. Depend lah. Depend kepada ni lah. Kita kurangkan. Soalan yang sama tapi kita kurangkan portion. Sebab final exam you tak boleh buka buku, tak boleh ikut nota. This one you boleh buat ni lah. Masa pun extra tak ada. Masa ngam-ngam. Masa sama. Final exam you you akan diberi masa 2 jam. 2 jam termasuk sesi upload final exam. Mostly calculation, yes. Most. Let's say 25 markah. Sebelum ni let's say 15 marks is calculation, 10 mark teori. Dia dah kurangkan 5% teori, 20% lagi calculation. Semua macam tu. Diberi masa 2 jam, jawab 3 soalan. Sebelum ni kita bagi you jawab 4, masa 2 jam setengah.
So let's say satu soalan setengah jam, 4 soalan 2 jam, setengah jam tu untuk masa semak soalan. But untuk online punya final exam, 4 soalan jawab 3. So 3 jam, satu soalan setengah jam, sejam setengah. Setengah jam lagi untuk you upload jawapan you. Okay, itu untuk final. Final nanti saya akan brief lagi, don't worry lah. Saya akan bagi ini soalan. Sebabnya SEM lepas kan kita buat fully online and then kita tak ada final exam. So dari segi pemakahan, fakulti kita antara yang anugerah dekan saja ialah 60%. 60%. Contohnya kelas awak ada 60 orang, 6 kali 6, 36 orang. Lebih daripada separuh dapat 3.5 ke atas. Berbeza. Kalau sebelum ni anugerah dekan dalam 20% saja. So kelas 60, 20 orang dapat, 6 kali 12 orang je dapat. Tapi kali ni kelas 60, 36 orang dapat. Kan berbeza. 31 Disember tu test sayang. Final exam you bulan 1 nanti. Bulan 1 ke bulan 2? Lambat lagi. So tu sajalah. Ada apa soalan lagi tak? Tak apa. Untuk test nanti seminggu sebelum saya akan bagi lagi hint. Tak adalah hint beria. Just bagi inilah diode apakah masuk, cover apa yang penting itulah. Okay, ada apa soalan? Kalau tak ada saya stop kat sini je. Okay. So that's all. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Apa ni? Ada tak semacam tutorial ke latihan? Nak tutorial Bolehlah saya buat tutorial kot, nanti saya bagi. Tak ada soalan tutorial sebenarnya. Nanti saya akan bagilah. Test lagi 3 minggu. Minggu depan saya akan bagi. Saya akan cuba siapkan dalam minggu depan. Lab sheet sekejap lagi saya akan upload. Sekejap lagi lab sheet dengan nota hari ni saya akan upload kat Yula sekejap lagi. Itu saja kot. Tak ada apa Okay, that's all. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.